Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدعو في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صدق رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari Khamis ini 7 Syaban 1440 Hijriah bersamaan 10 Mac 2022 mesti terpanjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang diimamkan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nazmi bin Muhammad Hafizahullah Taala. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz yang juga kepada Tuan Bilal kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Mansur Hafizahullah Taala yang mengumandangkan azan zuhur sebentar tadi. Dan alhamdulillah buat sekian kalinya kita bersama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjamaah bersama pemimpin kita yang dikasihi, yang dihormati Datuk Pelawan Mior Faridatul Atrash bin Wahid, Ketua Polis Perak. Mudah-mudahan hadirnya yang dihormati Datuk Pelawan Ketua Polis Perak kita menjadi satu motivasi kepada kita untuk kita sama-sama mengimarahkan rumah Allah SWT ini, surah Al-Falah PK Perak ini, dan mudah-mudahan segala usaha kita akan dikurniakan Allah SWT ganjaran yang sebaik-baik darinya, insyaAllah. Juga hadirnya kita dalam majlis ilmu ini yang ianya diumpamakan sebagai Raudhatun min riyadil jannah, seperti satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita rahmat
memberikan kita sakinah, ketenangan, ya, dibawa turun oleh para malaikat, ya, kepada kita, dan kita diberi kurniakan ganjaran yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala kerana hadirnya kita dalam majlis ilmu ini. Walaupun ya majlis ilmu ini hanyalah membicarakan tajuk-tajuk yang tuan-tuan rasa dah biasa dengar, tapi ilmu ini sesuatu yang elok disampaikan, walaupun sedikit, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku, kata Nabi SAW, walau satu ayat. Jadi apa yang kita akan bicarakan dalam kuliah Zuhur kita hari ini menyambung apa yang telah dibincangkan pada kuliah-kuliah yang lalu, berkaitan dengan ibadah puasa. Jadi fasal yang berikutnya kita akan bincangkan pada hari ini yang diberi tajuk oleh sahabat saya Al-Ustaz Tuan Haji Muhammad Tuan Haji Al-Yasab bin Berhan Hafizullah Ta'ala. Tajuknya ialah perkara yang membatalkan puasa. Faslun yabtulu saumu, batal puasa. Puasa itu terbatal dengan sebab-sebab yang tertentu, dengan sebab-sebab yang disebutkan berikut ini. Pertamanya biriddatin, dengan murtadnya. Seorang Muslim itu murtad, maka batallah puasa dia. Batallah puasa dia. Jadi murtad ni maknanya mengisytihar diri keluar dari Islam, dari agama Islam. Isytihar diri tidak lagi menjadi seorang Muslim, mungkin jadi orang lain lah, seorang yang beragama dengan agama lain, Kristian ke, Buddha ke, Hindu ke, ataupun tidak terikat dengan apa-apa agama. Seorang yang berfikiran bebas, free thinker, ini pun murtad. Walaupun IC dia Muslim, Islam IC dia, tapi dia dah isytihar dia seorang pemikir bebas, seorang free thinker. Dalam tulisan dia ditulis contoh, dari tulisan dia dapat digambarkan dia seorang yang dia tidak terikat dengan agama Islam, maka dah dikira sebagai seorang yang murtad dari agama Islam. Nabi SAW kata dalam sebuah hadis, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Ini Nabi sebut. Jadi ulama mentafsirkan makna hadis Nabi SAW ni, orang yang menukar agamanya dari agama Islam ke agama lain dan tetap dalam keputusannya walaupun setelah dipujuk untuk kembali membatalkan keputusannya. Dah pujuk lah, kita dah pujuk, dah panggil, bagi kaunseling, bagi nasihat, dia tetap nak keluar juga dari agama Islam, maka tak ada jalan lain melainkan orang ini mesti dijatuhkan hukuman bunuh. Itu pun bukan bawah hukum had, dia bawah ta'zir. Hukum had dalam Quran tak disebut, dalam hadis pun tak disebut, secara langsung tak ada. Nabi cuma kata siapa tukar agama dia, maka bunuhlah dia. Macam mana cara bunuh tu? Adakah di bawah kisos? Tak juga. Kisos ni pembunuh balai. Nak kata bawah hudud atau had pun tak ada. Jadi dia di bawah ta'zir. Bila ta'zir ni terpulang kepada peruntukan undang-undang yang ada dan keputusan hakim. Dalam Malaysia tidak ada undang khusus tentang murtad, tak ada.
apa yang dibuat oleh pihak Jabatan Agama ialah memujuk pemohon murtad untuk memikirkan semula keputusan mereka. Itu ialah yang ada pun. Tak boleh buat macam mana yang Nabi kata, suruh bunuh tak boleh. Tak ada peruntukan. Cumanya kalau dia bermurtad ketika berpuasa, maka batallah puasa dia. Batal puasa dia. Kemudian wahidin, keluar darah haid, maka batal puasa. Walaupun keluar darah haid itu betul-betul pada hujung waktu berpuasa. Contohnya, dia nunggu buka puasa ni. Contoh, saya dah bagi contoh ni sebelum ni, tapi itu ulang balik. Dah duduk atas meja ni, nak buka puasa ni dengan suami, dengan anak. Buka radio Perak FM. Sebab apa? Sebab kita duduk Ipoh ni, azan Perak FM ni, ya, waktunya sama dengan azan masjid terdekat atau surau terdekat. Sama je, dia satu kawasan. Kalau kita duduk di Taipei ataupun di Teluk Intan ataupun di Tapak sekalipun, tak boleh pakai azan Perak FM tu sebab zuhur waktunya berbeza. Kena tunggu azan masjid terdekat. Tapi di Ipoh ni kita boleh terima waktu buka Perak FM sampai dengan habis tu ada ucapan saya Syahrani bin Muhammad, Menteri Besar Perak, ingin mengucapkan kepada tuan-tuan perempuan semua Islam seluruh negara Perak, selamat berbuka puasa. Itu skrip dia. Memang kalau siapa dengar Perak FM bulan puasa, tu skrip dia. Dekat-dekat nak buka puasa. Kanak-kanak nak buka puasa ni. Tu waktu itu isteri kita datang haid. Batal tak puasa dia? Batal puasa dia. Maka hari itu dia dikira tidak berpuasa. Hari pertama. Besok pagi hari kedua. Bukan besok pagi hari pertama. Besok pagi hari kedua. Hari pertama hari yang dia datang haid tu lah. Dekat-dekat nak habis waktu puasa tu. Itu hari pertama dia. Maknanya dia cuma perlu tambah 6 hari lagi. Kalau dia biasanya 6 hari lah, 7 hari lah. Ikutlah kebiasaan dia datang haid berapa hari. Paling maksimum, paling lama 15 hari. Kalau hari ke-16 masih lagi ada darah, itu bukan darah haid, itu darah penyakit dia panggil, istihadah. Wajib dia mandi, wajib dia solat. Walaupun solat ni keadaan wuduknya itu seumpama orang yang ada masalah kecil bagi lelaki. Wuduk dia tahan untuk satu sembahyang fardu dan beberapa sembahyang sunat. Wuduk dia tak boleh tahan sepanjang hari sebab ada masalah. Bersupa macam perempuan ada darah penyakit sama. Zuhur sekarang dia kena tukar pad lain pula. Ambil wuduk lain, sembahyang untuk sembahyang zuhur dan sembahyang sunat rawatib tu je. Asalkan pun sama juga dia kena buat. Maka dia wajib mandi, wajib berwuduk, wajib solat macam biasa dan wajib puasa. Dulu adalah kawan rakan perempuan sekelahiran saya tanya dia dengan dulu. Dia kata dia macam mana ni, dia kata dia puasa, dia cuti puasa sampai 22 hari 23 hari. Kawan-kawan puasa dia makan kan, dia orang makan macam mana. Masa tu kita tak mengaji, baru tingkatan 5, tingkatan 4, mana mengaji macam sekarang kan. Pengajian tu tak dalam lagi. Saya pun tak dapat jawab. Sekarang kita jawab. Masuk hari ke-16, wajib dia mandi, wajib dia berwuduk. Dan wuduk dia tahan untuk satu fardu, sembahyang fardu dan beberapa sembahyang sunat. Dan wajib dia solat dan wajib dia puasa. Sebab dia bukan datang darah haid. Darah itu ialah darah istihadah. Akhir sekali jumpa doktor. Segera, mana tahu pokok ada
masalah sakit puan. Itu dia. Jangan dibiarkan. Pergi jumpa pakar sakit puan untuk mengesahkan apa puncanya sampai 16 hari, 17 hari datang darah tak berhenti. Sebab ulama sepakat tempoh maksimum seseorang perempuan datang haid 15 hari 15 malam, tak lebih. Kurang boleh jadi, lebih tak mungkin. Atas daripada itu bukan darah haid, itu darah penyakit namanya istihadah. Kemudian wanifasin, keluar darah nifas. Darah nifas ni keluar bagi wanita yang melahirkan anak, bersalin. Keluar darah nifas. Paling lama darah nifas ini 60 hari. Lepas 60 hari bukan darah nifas lagi, itu darah penyakit. 60 hari. Itu maksimum. Kebiasaannya sekitar 44 hari atau yang pantang 24 hari tu. Kan? Jadi orang dulu punya susunan dah betul lah. Kan? Pantang 44 hari sebab darah nifas tu pun keluar kebiasaannya 44 hari. Jadi kalau 60 hari darah nifas tak berhenti, sama je langkahnya macam tadi. Macam darah penyakit sama je. Akhir sekali berjumpa doktor cepat-cepat. Mungkin takut-takut ada penyakit yang kita tak sedar. Itu darah nifas. Mana perempuan yang bersalin melahirkan anak, kalau lepas tu keluar darah nifas dia, maka puasa terbatal dengan sendirinya. Kena ganti yang lain. Yang keempat, wiladah atau darah wiladah, bersalin atau keguguran. Orang yang bersalin atau keguguran, dia ada darah wiladah. Sebenarnya nifas darah wiladah dulu. Ataupun cairan lah. Cair yang keluar ketika bersalin. Itu dia keluar itu, maka batal lah puasa. Kemudian yang kelima, wajununin walau lahzah, dan gila walaupun sebentar ataupun sedetik. Dia kena sawan. Kalau sawan tu macam gila, mata apa putih, tak nampak mata hitam lah. Tapi tak pengsan. Sebab mata tu ada. Kalau pengsan ni terus terpejam tu, dia pengsan. Dia jatuh mata terpejam contoh. Itu pengsan. Ini dia kena sawan, gila. Ngigil badan sampai 3-4 orang dia pegang, contoh. Walaupun sekejap je, sedetik dia kena jatuh. Dia pegang, dibaringkan, sapu air kat muka, bau elok, contoh. Itu jadi kalau keadaan macam tu, maka batal lah puasa dia. Walaupun gila itu hanya sekejap sahaja, sebentar saja, sedetik saja, itu gila. Dan yang terakhir sekali, wa bi'idma'in wa syukrin ta'adda bihi in ghamma in amma jami'an nahar. In amma jami'an nahar. Pengsan. Dia pengsan, dia tiba rebah. Pengsan lah. Pengsan ni biasa rebah, mata terpejam. Itu pengsan tu. Dan mabuk, sukrin. Mabuk. Mabuk macam mana? Yang disengajakan, tak ada bihi. Yang disengajakan. Mabuk itu disengajakan. Memang sengaja nak mabuk. Bukan mabuk tak sengaja. Mabuk yang sengaja. Minum arak, minum minuman keras sampai mabuk. Mabuk yang disengajakan.
Jadi dua. Pertama, pengsan. Kedua, mabuk yang disengajakan. In amma jami'an nahar. Jika berlaku sepanjang hari puasa. Dia pengsan daripada lepas sahur dia pengsan. Panjang pula dia pengsan tu. Sepanjang hari puasa dia berkeadaan pengsan. Sampai dekat nak buka baru dia sedar ni. Hampir-hampir nak buka dia sedar. Jadi bagaimana? Puasanya hari tu tak kira lah, batal lah puasa dia tu. Mabuk pengsan, mabuk. Kan itu dia. Wallahu a'lam. Kan itu dia. 6 keadaan di mana puasa boleh terbatal. Pertamanya murtad, keduanya keluar darah haid, ketiganya keluar darah nifas, keempat wiladah, ini bersalin atau keguguran. Gila walaupun sekejap saja, 50 detik saja. Yang akhir sekali yang benar, pengsan dan mabuk yang disengajakan jika berlaku sepanjang hari puasa. Itu dia. 6 perkara yang membatalkan puasa. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan fasal yang berikutnya. Yang ketujuh itu hukum-hukuman berbuka puasa pada bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan bincangkan tentang fasal ini pada kuliah yang akan datang. Yang baik dari Allah SWT, dari Quran dari kita semua, cikgu dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan bapa sekalian. Allah SWT wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.